Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kelas sejarah tingkatan 3. Okey, untuk kelas hari ini kita akan lihat berkaitan dengan tajuk bab 5. Okey. So, tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, kita lihat sekarang berkaitan dengan latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, sebab kita tahu di Sabah dan Sarawak ini mereka mempunyai etnik yang terlalu banyak, yang mana di Sarawak ada 27 etnik, manakala di Sabah ada 34 etnik. Jadi kita akan lihat bagaimana latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Kalau kita lihat sebelum kedatangan kuasa luar, masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah terdapatnya pelbagai sistem pemerintahan yang berkesan, yang mana kalau kita lihat sistem penempatan ataupun pemerintahan di Sarawak ini berbeza-beza mengikut kawasan-kawasan tertentu. Okey, contohnya kalau kita lihat sistem ini telah membawa banyak kestabilan, yang mana sistem pemerintahan tempatan ini akhirnya telah memaju kepada perkembangan sistem dan juga ekonomi masyarakat tempatan di Sabah dan juga di Sarawak. Okey. Dan terdapat beberapa contoh kerajaan awal di Sarawak. Itu contohnya di Sawaku, Kalaka, Samadong dan juga di Melanau. Okey, kita lihat sistem pemerintahan tempatan. Okey, dia ada perbezaan dan juga ada persamaan dengan Semenanjung ataupun sejarah sosiopolitiknya, cuma terdapat perbezaan sedikit. Contohnya di sini kalau kita lihat, setiap suku kaum di Sarawak dan Sabah mempunyai ketua rumah, dan ketua rumah ini berbeza-beza mengikut dialek ataupun bahasa etnik masing-masing. Kalau kita lihat di sini, okey, ada dua sistem yang berada di Sarawak. Pertama adalah sistem kesukuan dan yang kedua adalah sistem pentadbiran tempatan. Okey, kalau kita lihat kedua-dua sistem ini menunjukkan bahawa di Sarawak adanya sistem sebelum masuknya British ataupun sistem moden di sana. Okey, yang mana sistem kesukuan ini kalau kita lihat dilaksanakan oleh masyarakat tempatan, dan aset penting ataupun asas penting bagi sistem ini adalah pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat. Maksudnya dalam sistem kesukuan ini mereka mengutamakan sistem adat. Jadi maksudnya adat itulah sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sarawak. Okey, sistem pentadbiran tempatan pula ini merujuk kepada pengaruh Kesultanan Brunei, dan Kesultanan Brunei ini telah menghantar pembesar-pembesar untuk memerintah kawasan di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, di Sabah terdapat juga kesultanan lain, iaitu seperti pengaruh Kesultanan Sulu di bahagian pantai timur Sabah. So kita akan lihat kedua-dua sistem ini. Okey, jika kita lihat di sini, okey, sistem kesukuan Sarawak, apa benda yang paling penting di sini adalah menekankan kepada kepatuhan adat. Maksudnya adat itu adalah sesuatu yang paling penting bagi masyarakat Sarawak. Okey, masyarakat Iban contohnya saya sebutkan tadi, pemimpin utamanya dikenali sebagai tuai rumah.
Okey, yang mana tuan rumah ini adalah ketua bagi rumah panjang. Masyarakat Iban ini mereka tinggal dalam satu komuniti atau keluarga besar di dalam rumah panjang. Okey, dan atau kalau dalam bahasa Ibannya dipanggil rumah panjai. Okey, panjang tu panjai. Okey, yang ketiga, pemilihan pemimpin itu biasanya adalah sekadar faktor keturunan tetapi lebih kepada kebolehan peribadi. Maksudnya mereka yang menjadi tuan rumah ini mempunyai kelebihan dari segi kepandaian, contohnya dalam memburu hasil hutan, selain itu menangkap binatang-binatang buas dan sebagainya. Okey. Yang keempat, masyarakat Bidayuh pula, sumber otoritinya adalah tua kapung. Okey. Maksudnya ketua mereka dikenali sebagai tua kapung. Okey. Masyarakat Kenyah pula, okey, dikenali sebagai peran lepo, dan masyarakat Kayan sebagai kelunan marin. So dekat sini ada dua istilah bagi ketua suku masyarakat bagi Kenyah dan juga Kayan. Okey, Melanau pula ketua masyarakatnya dikenali sebagai menteri. Okey, menteri. Dan pemimpin orang tengah bagi menyelesaikan pertelingkahan. Maksudnya di sini pemimpin-pemimpin tadi iaitu menteri, peran lepo, kelunan marin, tua kapung, tuai rumah. Biasanya mereka ini akan menjadi orang tengah dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pertelingkahan dan bagi memastikan keharmonian berkekalan dalam suku mereka. Okey, antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini adalah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan juga Kayan. Kalau kita lihat di sini, semua mereka ini mempunyai sistem yang tersendiri. Okey. Jadi mereka perlu memastikan suku mereka dalam keadaan aman. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat pula sistem kesukuan di Sabah. Okey, kalau tadi kita lihat di Sarawak, sekarang di Sabah. Okey, lebih kurang sama seperti di Sarawak. Biasanya mereka yang menggunakan sistem kesukuan ini memegang adat itu sebagai asas kawalan sosiopolitik. Maksudnya adat sebagai penentu peraturan harian mereka. Masyarakat ini biasanya dipimpin oleh orang tua ataupun dikenali sebagai ketua kampung, dan pemimpin utama akan menyelesaikan semua pertikaian yang berada dalam suku masing-masing. Okey, sistem pemerintahan juga ada, iaitu dalam majlis kampung dan tukang-tukang adat. Maksudnya dalam sistem pemerintahan adanya majlis kampung. Maksud majlis kampung ini adalah majlis yang mana orang-orang kampung akan berbincang dan tukang-tukang adat berada di dalam majlis tersebut. Okey, maksudnya di sini dalam sistem kesukuan di Sabah adanya majlis kampung dalam membantu orang tua memastikan keadaan kampungnya dalam keadaan yang aman, manakala tukang-tukang adat ini pula adalah menguruskan adat dan kehidupan harian mereka. Maksudnya dekat sini tukang adat ini pasti ada dalam upacara-upacara adat yang dilakukan, mestilah dilihat ataupun ditentukan oleh tukang-tukang adat, kerana mereka ini adalah golongan yang mahir berkaitan adat-adat di Sabah. Okey, so kalau adat itu dibuat dengan cara yang salah, dianggap akan berlakunya bencana nanti. Okey, seterusnya masyarakat Bajau. Okey, di sebelah pantai timur Sabah dikenali pula pemimpinnya sebagai Matao. Okey, Matao ini adalah menjadi pelindung kepada adat dan kepentingan anak buah. Okey, dan antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini adalah pertama sekali Kadazan Dusun, Murut dan juga Bajau. Jadi masyarakat inilah yang menggunakan sistem kesukuan ini. Okey. Seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan sistem pentadbiran tempatan.
Okey, kita lihat dahulu sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. Di Sarawak, disebabkan adanya pengaruh Kesultanan Brunei, menyebabkan pemerintahan Sarawak ini mempunyai pengaruh ataupun ciri-ciri sistem pentadbiran dalam Kesultanan Brunei itu. Maka di sini dipecahkan kepada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah sungai kerajaan, yang kedua adalah sungai Turin, dan yang ketiga adalah sungai Kuripan. So ada 3 bentuk kerajaan Brunei. Pentadbiran ini dijalankan oleh pembesar-pembesar yang mana menjadi wakil kepada sultan, atau pembesar ini diberi ataupun diberikan wilayah-wilayah tertentu untuk mentadbir. Kawasan Sungai Sarawak, maksudnya kawasan Sungai Sarawak ditakbir oleh Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung, yang mana mereka ini adalah wakil Sultan Brunei. Seterusnya adalah kawasan pedalaman pula ditakbir oleh orang kaya, seperti orang kaya Beti di Padih, orang kaya Antau di Rimbas, orang kaya Jugah di Lundu, dan orang kaya Gasing di Skerang. So kawasan pedalaman ditakbir oleh orang kaya, Sungai Sarawak ditakbir oleh datu-datu, dan kemudian kalau kita lihat kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan sistem penguasaan tanah. So maksudnya kawasan ini ditakbir oleh Kesultanan Brunei kerana mereka menguasai tanah tersebut. Seterusnya, kalau kita lihat pula di kawasan Sarawak ini, ada juga sistem kedatuan. Yang mana sistem kedatuan ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Contoh kalau kita lihat di sini adalah Kerajaan Sawaku. Kerajaan Sawaku ini adalah kerajaan yang wujud di Sarawak, salah satu kerajaan awal yang terletak ataupun wujud di Sarawak ini. Dan kawasannya adalah di sekitar Sungai Sarawak yang ditakbir oleh Datu Merpati Jepang. Dan keturunan Datu Merpati Jepang inilah yang telah mewarisi secara turun-temurun sebagai ketua di kawasan Sawaku ini. Maksudnya di kawasan sekitar Sungai Sarawak tersebut. Dan kuasa pentadbir di wilayah memakai gelaran Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung. So mereka yang menguasai pentadbiran wilayah-wilayah ini dikenali sebagai Datuk Patinggi, Datuk Bendahara dan Datuk Temenggung. Sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, golongan pembesar ini telah menjadi wakil bagi Sultan Brunei. Maksudnya mereka ini memang adalah keturunan pembesar. Kemudian apabila adanya pengaruh Brunei, mereka dilantik sebagai wakil-wakil bagi Sultan Brunei. Dan mereka masih berkuasa mentadbir Sarawak, tapi mereka tidak ada campur tangan Kesultanan Brunei. Maksudnya mereka memerintah sendiri. Dan mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak ketika itu. Jika kita lihat pula sistem pentadbiran tempatan di Sabah. Kalau di Sabah pula, kalau kita lihat di sebelah pantai barat, di sebelah pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala di sebelah timur Sabah pula dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Kesultanan Brunei ini diasaskan oleh sistem penguasaan tanah, sama seperti apa yang berlaku di negeri Sarawak tadi, yang mana sistem Kesultanan Sulu ini berada di Sarawak berikutan
kerana Brunei menguasai tanah tersebut ataupun kawasan tersebut. Seterusnya, pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan, yang mana mereka ini akan menjadi wakil sultan atau pembesar atau dikenali sebagai pangeran yang memiliki wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Brunei tadi. Okey. Manakala bagi kawasan yang dikuasai oleh Kesultanan Sulu pula, Sultan Sulu ini biasanya memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Contohnya, pemerintahnya diwakilkan oleh datu-datu yang ada di Sabah. Okey. Kuasa datu, okey, kalau mengikut Kesultanan Sulu ini bergantung kepada milikan bilangan hamba. Maksudnya, sekiranya datu itu memiliki ramai hamba, maka statusnya adalah lebih tinggi. Dan sejauh mana mereka mampu menghantar ufti secara tetap kepada Kesultanan Sulu. So maksudnya, Sultan Sulu memiliki tanah, tetapi yang memerintah kawasan tersebut adalah datu-datu. Dan datu-datu ini perlu memberikan ufti kepada Sultan secara tetap. Jumlah ufti adalah berdasarkan bilangan hamba ataupun pengikut-pengikut datu tersebut. Jika datu itu mempunyai ramai pengikut, maka lebih besarlah jumlah ufti yang perlu dihantar. Okey? Dan datu akan menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah, atau lebih dikenali sebagai sistem datu. Okey, itu yang berlaku di negeri Sabah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula sistem ketua bebas di Sabah. Okey. So tadi kalau di Sabah adanya sistem kesultanan. Okey, kalau kita lihat sebelum ni, sistem pentadbiran tempatan. Sekarang kita lihat pula satu lagi sistem, iaitu dikenali sebagai sistem ketua bebas di Sabah. Di sini ada ketua, tetapi apa yang dikatakan bebas itu kita akan lihat. Okey. Biasanya kawasan yang mempunyai ketua bebas ini adalah di kawasan yang dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu yang agak lemah atau tidak berkesan. Sebab apa tidak berkesan? Kerana kita tahu kawasan Sabah ini adalah kawasan yang bergunung ganang. Okay, sistem ini bergantung kepada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Okey. Kalau kita lihat, ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan. Maksudnya mereka ini adalah tokoh yang berani, yang mencabar kewibawaan sultan di kawasannya. Maksudnya mereka telah memerintah kawasan tersebut kerana berani menentang Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Jadi mereka menjadi ketua bebas di sini dan mereka mempunyai pengikut. Okey. Dan biasanya mereka yang menjadi ketua bebas ini sebenarnya mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Maksudnya mungkin mereka ini ada hubungan adik-beradik, anak saudara dan sebagainya. Okey. Dan mereka mempunyai undang-undang sendiri dan tidak mengiktiraf kuasa-kuasa yang lain. Maksudnya mereka ada undang-undang dan undang-undang mereka sahaja digunakan pakai di kawasan yang mereka kuasai. Contohnya adalah seperti Syarif Osman yang berkuasa di daerah Marudu pada tahun 1830 sehingga 1840. Selain itu ada juga seorang lagi tokoh, iaitu Datuk Kerunding yang berkuasa di kawasan daerah Tunku yang berakhir pada abad ke-19. Mereka ini berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing mengikut undang-undang mereka sendiri. Ini yang dikatakan sistem ketua bebas. Dalam bahasa mudahnya, sistem ketua bebas ini menunjukkan ketua tersebut tidak terikat dengan sistem pentadbiran Kesultanan Brunei ataupun Kesultanan Sulu. Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, menunjukkan bahawa
Sabah dan Sarawak telah ada satu sistem yang teratur dan yang mana telah membawa kepada kestabilan dan kemakmuran kepada masyarakat di Sarawak dan juga di Sabah. Ini menunjukkan apa yang berada di Sarawak dan Sabah sebenarnya sudah menunjukkan satu sistem yang sistematik. Okey. Menariknya adalah kehadiran kuasa luar di Sabah dan Sarawak ini. Kita harus berwaspada dengan anasir-anasir luar yang mana mampu mengambil alih kuasa yang ada jika kita tidak bersatu padu. Menunjukkan di sini bahawa kejatuhan Sabah, Sarawak ke tangan British ataupun kuasa luar ini adalah berikutan keadaan yang berlaku daripada dalam Sabah, Sarawak juga. Jadi kita lihat nanti apakah yang berlaku yang menyebabkan ada campur tangan British ataupun orang perseorangan di Sarawak dan juga di Sabah. Sekian untuk kelas kita pada hari ini.